ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini, pada malam yang baik ini, insyaAllah kita akan meneruskan perkongsian kita, perbincangan kita dalam ayat ke-15 tafsir bagi surah Al-Baqarah. Tafsir surah Al-Baqarah, insyaAllah. Saya minta maaf, suara saya tak berapa baik lah. Saya ada sedikit batuk. InsyaAllah doakan saya supaya diberi kesihatan, insyaAllah. Amin. Sebelum tu, okay, saya dah kongsikan nota. Jadi insyaAllah boleh tengok dalam WhatsApp lah. Baik. Terima kasih pada pihak terletak hadis atas jemputan dan ingatan. Dan juga terima kasih kepada hadirin hadirat yang sudi hadir. Sedikit atau ramai, kelas akan dijalankan seperti biasalah, insyaAllah. Dan tidak dilupakan juga kita punya guru, kita punya rujukan kita, kita punya antara tenaga pengajar yang paling konsisten mengajar tentang sunnah dan sebagainya, iaitu sekarang doktor kan, Maulana Dr. Hasri Yusof. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah berkati segala perjuangan dan usaha Maulana Hasri. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan yang hadir ni boleh meneruskan lagi lah apa yang telah diajar, apa disiplin-disiplin ilmu yang telah diajar dan sebagainya. Setiap ilmu yang Maulana Hasri ajar ni pasti dia akan selipkan disiplin. Ini membuatkan kalau kita ni satu hari nanti, kalaulah kita ni seseorangan tak ada rujukan, tapi kita ada disiplin yang boleh memelihara kita daripada tergelincir, kan? Sebab tu dalam setiap ilmu yang diajar, Maulana Hasri akan datangkan pandangan, dalil, kias dan sebagainya lah, kan? Usul dan sebagainya. InsyaAllah pembinaan masa kita tengok screen untuk saya slide yang akan saya gunakan pada malam ni lah. Baik. Baik. Tafsir Al-Baqarah ayat 15, insyaAllah. Dan 15 dah. Baik. Kalau siapa yang ada Al-Quran, kita boleh tengoklah Al-Quran. Kita buat recap sikit. Nanti kita akan masuk ayat ni lah. Macam biasalah. Saya punya cara kita akan tengok sikit. Baik. Jadi kalau kita masih ingat lagi pada surah Al-Baqarah yang kita baca dulu, yang mana Allah SWT menyebutkan pada awal surah, ayat 1, ayat 2 sampai ayat 5 ni,
Ayat ini berkaitan dengan ciri-ciri orang beriman. Ha? Jadi Allah SWT menyebut tentang Al-Quran. Allah memperkenalkan tentang Al-Quran. Kemudian Allah menceritakan karakter orang Islam tu iaitu dia beriman dengan perkara gaib dan dia mendirikan solat. Dan kemudian dia menginfak sebahagian rezeki yang Allah SWT beri padanya. Ya. Jadi kita boleh tengoklah. Dan kemudian dia beriman dengan kitab yang diberi pada Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitab sebelum baginda Nabi SAW. Dan kemudian Allah SWT sebut sebagai petunjuk. Dan kemudian pada ayat 6 Allah SWT masuk kepada satu karakter atau satu golongan yang lain, iaitu golongan orang-orang yang disebut sebagai orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Yang mana antara ciri-ciri dia Allah SWT sebut dalam ayat 7, khatamallahu ala qulubihim, yang mana Allah telah cop. Maknanya tak berguna lah kamu bagi nasihat ke, kamu tak bagi nasihat ke, kamu doakan dia ke, kamu tak doakan dia je, tempatnya tempat dia neraka. Maknanya inilah golongan yang Allah SWT telah cop hati mereka mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim insya-Allah. Bukan sekadar hati, tapi telinga dan juga mata, yang mana tiga-tiga ni adalah panca indera yang digunakan untuk melihat dan menerima bukti, mendengar dan menerima bukti. Bayangkan, semua panca indera yang digunakan untuk menerima bukti, iaitu pendengaran, pembacaan dan penghayatan, semuanya Allah tutup. Kan? Ini. Kemudian Allah masuk satu lagi karakter atau satu golongan, yang mana golongan ni yang paling banyak kita bincang sehingga hari ini tak habis-habis lagi. Kan? Iaitu yukhadi'una Allah wallazi yang mana Allah SWT sebut mereka ni manusia yang memperolok-olokkan orang-orang beriman. Maka golongan ni kita namakan golongan munafikun. Golongan munafikun, orang-orang yang ada nifak dalam hati mereka. Jadi Allah SWT sebut dalam ayat 10, fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Dan kemudian Allah sebut lagi dalam ayat 11, wa iza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Mereka ni kata, mereka menyangka mereka berbuat kebaikan, sebenarnya mereka melakukan kerosakan. Jadi ada satu penyakit dalam diri mereka ni, mereka tak boleh bezakan, atau Allah tak menampakkan pada diri mereka ni perbuatan yang mereka buat tu sebenarnya salah, sebab mereka menyangka perbuatan mereka betul. Ini salah satu penyakit yang sangat bahaya lah. Kemudian Allah SWT masuk pada ayat 12, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun, yang mana kita bincangkan dalam tafsir yang lepas. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun, ala innahum humul mufsidun. Kita takkid yang penegasan yang berulang-ulang kali. Ala satu, inna satu, hum satu, humul yang ke 1, 2, 3, 4, al-mufsidu dengan alif lam ta'rif. Jadi Allah SWT sebut penegasan demi penegasan. Walakin la yash'urun. Yang terakhir juga penegasan juga. Banyak penegasan dalam satu ayat. Dan kemudian salah satu ciri mereka adalah mereka sebut apabila mereka bertemu orang-orang beriman, mereka kata kami beriman. Tapi apabila mereka pulang, apabila mereka kata mereka ni beriman, mereka akan membalas balik, patutkah kami ni beriman seperti orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Jadi kat sini kita boleh nampaklah salah satu juga karakter orang munafik ni adalah dia mempermainkan, memperolok-olokkan, dia menafikan autoriti, atau dia menafikan, dia menidakkan perbuatan yang dilakukan oleh orang beriman. Maknanya mereka ni mereka ni bukan golongan neutral, mereka golongan yang react, yang bergerak, yang berkata. Okay? Sebab tu bahayanya orang-orang munafik ni, sebab dia bergerak, dia ada organisasi dia ada kumpulan dia, ada gerakan dia. Dan kemudian ayat 14 pada pertemuan yang lepas, wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ayat ni kita sebut yang mana apabila mereka ni bertemu dengan orang-orang beriman, dia kata kami beriman. Wa iza khalau ila syayatin, apabila mereka pulang kepada syaitan-syaitan mereka, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala
merujuk kepada orang-orang munafik ni, kembali kepada kawan-kawan mereka yang munafik, yang sesat dan kafir. Allah panggil mereka ni semua syaitan. Qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un. Sungguhnya kami ni bermain-main sahaja. Jadi yang lepas saya kongsikan asbabun nuzul kepada ayat ni, yang mana Abu Jahal apabila dia berjumpa dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia jumpa dengan Umar Al-Khattab, mereka bila dia jumpa dengan dua ni, dia salam dan dia puji-puji. Dia katakan Abu Bakar ni yang bersama Nabi di gua, Abu Bakar ni Abu Bakar Siddiq, kan dia panggil gelaran dia. Tapi semua yang dia kata tu tak betul. Bukan datang daripada keikhlasan hati. Sekadar nak mempermain, sekadar nak puji-puji, nak bagi orang tu rasa melambung atau rasa hidung tinggi. Bukan, nak rasa apa? Kita kembang hidung, sorry. Rasa dia dia rasa shock lah bila orang puji dia. Dia nak buat orang rasa macam tu kan. Dan ayat yang ke-15 hari inilah insyaAllah kita akan masuk, yang mana ada di slide kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Sadaqallahul azim. Allah membalas, memperolok-olok. Kalau kat kita ada bihim, maksudnya olok-olokkan mereka lah. Bihim tu, him tu apa? Domir untuk mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan membiarkan mereka meraba-raba dalam kesesatan. Wa yamudduhum, raba-raba. Tak nampak cahaya, tak ada cahaya. Fi tughyanihim, torut, tughya, kesesatan. Mereka ya'mahun, ini yang mereka buat, yang mereka lakukan, ini melampaui batas. Jadi ayat ni Allah SWT nak beritahu apa yang mereka dah buat, mereka akan dapat balik. Okay. Jadi munasabatul ayat, hubungan ayat 14, orang munafik meremeh-remehkan orang mukmin. Ayat 15, Allah balas dengan meremeh-remehkan mereka pula dan kekal mereka dalam kesesatan. Jadi ini antara mukjizat Al-Quran, iaitu ayat Quran ni Allah SWT ni bila menceritakan tentang kebaikan, ada keburukan, dia ada pasangan dia. Kan, antara ijaz Quran, dia ada pasangan. Jadi setiap ayat Quran ni dia ada pasang-pasang dia. Bila Allah SWT cerita pasal ayat ni dan sebagainya, dia akan ada pasangan pada ayat ni dan sebagainya. Ini dibuktikan mengenai kajian-kajian. Contohnya orang yang berminat boleh rujuk tajuk. Salah satunya adalah The Ring Concept in Al-Quran. Ring Concept. Konsep cincin. Jadi mereka susun Al-Quran ni, dan mereka susun dan mereka tengok apa pasangan-pasangan ni. Sebab tu bila orang tu baca Al-Quran, Allah SWT mulakan Al-Fatihah dan berakhir dengan An-Nas. Jadi macam kita tengok apa pasangan awal dan akhir surah ni. Jadi ada yang tadabbur, ada para tafsir kita yang menadabbur, dia kata An-Nas ni, Al-Fatihah ni adalah kunci. Sebab Fatih, miftah, dia pembuka, dan akhirnya bila dah diceritakan, dia seperti Allah ceritakan. Orang kata kalau kita baca Quran, seperti Tuhan berkata-kata pada kita. Kalau kita solat, kita berkata-kata kepada Allah SWT sebab kita melakukan doa. Jadi Allah SWT bercerita, berkata-kata pada kita dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Yang mana An-Nas tu, ambil Quran ni. Sekarang ni, bacalah. Lebih kurang macam tu lah. Jadi, dia dipasang-pasang je lah kat situ. Dalam ayat 14-15 ni, Allah SWT nak beritahu setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang munafik ni akan ada balasannya. Kalau mereka meremeh-remehkan orang mukmin, Allah SWT akan remeh-remehkan mereka. Nanti kita akan tengok apa bukti kepada perbuatan ni. Baik, penerangan. Setelah orang munafik berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka dakwa mereka beriman. Tetapi apabila mereka berjumpa dengan syaitan-syaitan mereka, mereka dakwa bahawa terhadap orang mukmin itu mereka sekadar olok-olok sahaja. Ada satu bahasa lah yang saya kurang gemar, tapi sekarang ni dah jadi satu kebiasaan pula, kan, dah orang biasa guna, iaitu perkataan tu namanya menganjing, kan, menganjing. Jadi dia
meletakkan kata perbuatan pada kata nama. Macam sebab orang tu dah jahat sangat, jadi dia guna menganjing. Macam yang sekarang kalau tuan-tuan ingat, sejak sejak berlakunya konflik yang berlaku di apa, di Palestin kan, dan apa, negara biru tu. Saya terpaksa cakap yang tu lah supaya kita tak kena strike kan, ni akan masuk YouTube. Jadi bila Palestin, bila lawan dengan ni, orang-orang ramai keluarkan satu poster, iaitu nama negara biru tu dijadikan satu perbuatan. Jadi dia kata I got is not real. Jadi bila orang tanya apa maksud it's not real tu, I got is not real, sebab it's not real tu jadi perbuatan. Dia bukan kata nama dah. Dia kata, awak pergi mana? Saya pergi ke rumah orang tu, tapi rumah tu dah bukan milik saya, milik orang tu. Rupa-rupanya saya dah is not real. Ya, dia dah jadi satu kata perbuatan. Kan, orang dah memperbuatankan kata nama tu. Jadi bila saya tengok, ini mungkin salah satu sebab, mungkin kerana terlalu jahat sampai orang jadikan dia satu perbuatan, yang satu kata khas pada dia. Jadi tapi saya tukarlah, memperolok-olok ataupun bermain-main atau mempersenda atau memeli dan sebagainya. Itu seangkatan dengan ini. Baik, memandang mereka ambil sikap itu, Allah membalas sikap tersebut. Cara Allah balas, ini antara duanya. Akhirat nanti mereka akan diolok-olokkan. Yang kedua, Allah jadikan mereka berpanjangan dalam kesesatan yang menjadikan mereka tidak berjumpa kebenaran. Kalau tuan-tuan perasan, dua yang poin ni, sebenarnya kita boleh bahagikan kepada akhirat dan duniawi lah. Ukhrawi dan duniawi. Jadi, boleh jadi Allah SWT balas di dunia, ataupun Allah balas di akhirat saja, atau Allah balas di kedua-duanya. Dan dalam konteks kita ni, orang munafik ni memang Allah SWT balas lah seteruk-teruknya. Sebab tu dalam Quran Allah SWT sebut, innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Orang-orang munafik ni berada pada paling bawah sekali dalam api neraka. Jadi api neraka ni ada lapisan-lapisan dia. Paling bawah tu paling panas sekali. Mereka tu paling bawah sekali. Kan? Sebab tu Allah SWT sebut orang munafik ni karakter atau golongan yang ketiga selepas orang kafir. Sebab orang kafir ni, walaupun Allah SWT sebut mereka ni kafir, ada juga mereka yang masuk Islam. Ya kan? Tapi dalam konteks kita ni nak sebutnya orang kafir yang memang tak menerima lah. Dan Allah SWT mengembangkan lagi ayat tentang kafir tu. Dalam kafir tu ada lagi orang kafir lagi, iaitu munafik. Yang mana mereka ni dah kafir dalam hati mereka. Orang kafir yang disebut golongan kedua tu, dia kafir luaran dan kafir dalaman dia. Tapi munafik ni Islam luaran, kafir dalaman. Ini bahaya kan? Sebab tu Allah SWT beri penegasan, penerangan. Sebab golongan ni yang paling banyak sekali akan menentang umat Islam nanti. Okey, kita masuk tafsir. Potongan ayat Allah yastahzi'u bihim. Saya lupa pula tajwid. Okey, kita tengok sikit tajwid sebelum kita pergi lebih lanjut. Allah yastahzi'u bihim, mim mati bertemu waw, izhar syafawi. Jadi tak ada dengung lah, baca izhar jelas. Wa yamudduhum, mim mati bertemu fa, izhar syafawi. Tughyanihim asli, ya kecil tu, ya pendek tu, maksud ya apa nama, ya kecil lah, saya pun tak ingat nama Arab. Ya mahun. Sebelum ni kita duk sebut alif, surah alif apa semua kan. Sekarang ni pun nama-nama alif ni pun dah jadi apa nama, polemik pula. Jadi alif ni dia banyak lah. Dia ada alif mamdudah, ada alif maksurah, ada alif apa nama, alif alif ta'rif, alif lam ta'rif, ada alif. Dan banyak lah, dia ada satu poster tu saya tunjuk lah. Alif ni ada banyak fungsi dia. Ada alif jamak, alif isnain, alif menandakan dua. Baik. Okey. Salah satu kaedah dalam hidup, kita sabar ketika diperlakukan kejahatan, kecuali jika melampau, maka dibalas kejahatan itu setimpal dengan kelakuannya. Jadi ini kita boleh ingatlah dalam hadis Nabi SAW,
kaedah hidup ni maksudnya kaedah ni berdasarkan pengalaman lah. Jadi kita tak ada lah kita sebut apa dalil ustaz kaedah hidup ni. Tak ada, dia tak ada dalil. Cuma dia pengalaman. Bagaimana kita lihat pengalaman dan sebagainya. Dan Nabi SAW ajar kita dalam sunnah baginda, iaitu Nabi sebut dalam hadis kan, ajab li amri mu'min kan, sungguh ajaib orang-orang mukmin ni. Apa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguhnya segala urusannya dalam keadaan baik. Walaysa zalika li ahadin illa mu'min. Kecuali benda ni tidak akan berlaku kecuali dalam orang mukmin. Apabila dia ditimpa satu satu kesukaran, apa? Fa in asabahu darrau sabara. Apabila dia kena satu yang menyukarkan hidup dia, dia sabar. Fakana khairul lah. Itu baik baginya. Apabila dia terima satu benda yang baik, sarra'u syakara, dia bersyukur. Fakana khairul lah. Maka baik padanya. Jadi kita boleh nampak bahawasanya akal. Jadi kita boleh nampak seperti mana dalam hadis Nabi SAW ni, bahawasanya orang mukmin ni memang kebiasaan dalam hidup mereka ada turun dan naik. Ada naik dan turun dia. Bukan sentiasa dalam nikmat dan bukan sentiasa dalam mudarat. Ada turun dan naik dalam kehidupan. Cuma apa yang kita nak sebut kat sini, iaitu ketika diperlakukan kejahatan, kecuali jika melampau, maka dibalas kejahatan tu setimpal dengan kelakuannya. Jadi kita ada hak untuk kita membalas. Jadi macam mana kita nak tahu bila kita kena mudarat atau kita kena azab atau kita kena musibah, yang mana yang boleh dibalas kepada orang tu, yang mana tak boleh dibalas, yang lebih baik kita sabar je. Ini antara juga perbahasan kita dalam kita punya tafsir ni. Jadi kat sini disebut dalam surah Asy-Syura ayat 39, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina iza asabahumul baghyu hum yantasirun. Dan juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang apabila ditimpa satu perbuatan zalim, mereka hanya bertindak membela diri sepadan dan tidak melampaui batas. Jadi kat sini Allah SWT menggunakan satu perkataan al-baghyu, ataupun yang biasa kita dengar dalam perbahasan di peringkat mufti ataupun fatwa dan sebagainya, namanya bughah. Bughah ni maksudnya melampaui batas. Bukan sekadar melampaui batas untuk diri dia, tapi untuk orang lain juga. Sebab tu bughah ni antara dalam kita punya jinayat, fikul jinayat, bughah ni dia punya hukuman dia agak berat lah, kan. Dia kalau dia melakukan apa yang membunuh diri, membunuh orang lain dan sebagainya, kudeta, iaitu kudeta ni maksudnya ingin menjatuhkan kerajaan yang sah dan sebagainya, ini semua boleh dijatuhkan hukuman mati lah, kan, al-baghyu. Jadi kat sini Allah SWT sebut apabila orang tu ditimpa satu perbuatan zalim, iaitu al-baghyu, yang ini dilakukan oleh orang lain, mereka hanya bertindak membela diri sepadan atau tidak melampaui batas. Jadi kalau orang buat zalim pada kita boleh untuk kita balas balik yang setimpal. Itu antara fahaman secara zahir pada ayat ni lah. Kat sini kita boleh nampak lah, maksudnya kat sini boleh bertindak balas sepadan tu apabila ada kezaliman dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Dan lagi kat sini ayat 40 Allah sambung, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Surah Al-Azim. Dan jika kamu hendak membalas, maka balasan suatu kejahatan ialah kejahatan yang bersamaan dengannya. Jadi halal untuk kita balas satu kejahatan dengan kejahatan yang sama. Tapi Allah SWT sebut, dan Allah sambung, dalam pada itu sesiapa yang memaafkan, yakni kejahatan orang lain, dan berbuat baik kepadanya, maka pahalanya tetap dijamin oleh Allah dengan diberi balasan yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlaku zalim. Jadi kat sini satu ayat yang kita boleh tadabbur, yang boleh kita fikirkan secara sendiri-sendiri. Kita boleh fikirkan bahawasanya Allah SWT habiskan ayat ni dengan innahu la yuhibbuz zalimin. Yang mana Allah SWT ni, Allah SWT tahu kalau Allah SWT berikan ruang ni, maksudnya kalau orang buat zalim pada kita boleh balas balik secara yang setimpal dengan dia. Boleh jadi
orang yang balas tu terlebih sehingga dia pun zalim pada orang tu. Nampak tak? Jadi kalau kita ni balas pada orang lain, kita kena balas yang setimpal. Tapi kalau kita balas terlebih, orang kat sana tu akan balas balik kepada kita. Jadi dia akan jadi satu kitaran, dia akan jadi satu cycle yang mana tak akan habis. Cycle yang akan berpanjangan. Sebab tu Allah SWT sebut kat sini, antara cara nak putuskan cycle tu, kitaran tu adalah maafkan orang tu. Sebab kalau dia maaf pun, Allah SWT dah jaminkan pahala di sisi Allah SWT. Maksudnya kat sini, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah SWT, kita dalam dunia ni ada orang yang tak yakin bila dia buat baik, Allah beri pahala. Sampai begitu sekali. Jadi tuan-tuan boleh bayang, orang-orang yang dah buat baik, tiba-tiba dia boleh mempersoalkan macam selama ni macam dia tak yakin Allah terima apa yang dia buat baik tu. Tapi Allah SWT beri keyakinan pada orang-orang yang dalam keadaan begini, ini bila dia beri satu, yang bila dia jumpa satu kezaliman oleh orang lain, kalau dimaafkan, Allah SWT jamin ada pahala di sisi Allah SWT. Ni antara satu yang boleh kita fikirkan, kan? Subhanallah. Baik. Ayat 194 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asy-syahrul haram bisyahril haram wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul azim. Asy-syahrul haram bisyahril haram. Allah SWT sebut mencabuli bulan yang dihormati itu ialah dengan sebab membalas pencabulan dalam bulan yang dihormati. Asy-syahrul haram bisyahril haram. Jadi kita boleh nampak kat sini iaitu kalau orang tu mencabuli bulan yang dihormati tu, berperang dengan kita pada bulan Ramadan ke, bulan Muharram ke, bulan Rejab ke, Zulkaidah ke, Zulhijjah ke, 4 bulan ni kan. Kalau orang berperang dengan kita ataupun mencabuli bulan-bulan yang haram ni, kita boleh untuk kita balas untuk dalam keadaan kita ni mempertahankan diri kita. Jangan sebabkan bulan tu kita tak nak berperang kan. Sebab orang dah berperang dengan kita dan sebagainya. Itu antara satu Allah nak ajar pada orang umat Islam ni. Dan tiap-tiap perkara yang dihormati itu jika dicabuli ada balasan yang seimbang. Wal hurumatu qisas. Setiap hurum, haram ni tuan-tuan, maksudnya mulia, sacred. Sebab tu bila orang buat umrah, dia namanya ihram. Bila orang masuk dalam solat, namanya takbiratul ihram. Kan? Takbiratul ihram maksudnya kita mengangkat takbir yang memuliakan diri kita. Kita mengangkat takbir yang mengharamkan kita daripada makan, daripada minum, daripada berjalan, daripada bercakap-cakap perkara-perkara yang luar daripada solat. Sebab tu takbiratul ihram, kita masuk ke dalam satu keadaan memuliakan diri kita dan memuliakan Allah SWT. Itu maksud takbiratul ihram. Manakala ihram pula ialah golongan ialah orang-orang yang memulakan dirinya dengan melakukan umrah atau haji. Ihram ni lebih besar lah dia punya pantang larang dia kan. Tak boleh pakai berjahit bagi lelaki, tak boleh menutup muka bagi wanita, tak boleh pakai minyak wangi dan sebagainya. Tak boleh mematahkan pokok, tak boleh memburu haiwan, tak boleh bernikah, tak boleh jadi wali, tak boleh jadi saksi, tak boleh melakukan hubungan badan, suami isteri dan sebagainya. Ini adalah satu keadaan di mana kita sedang memuliakan Tuhan kita dan Allah SWT sedang memuliakan kita. Jadi ihram satu keadaan yang sangat mulia bagi sesiapa yang menunaikannya. Mahram ni apa? Mahram ni lah keluarga ataupun orang-orang yang ada berkaitan rahim ataupun berkaitan hubungan nasab kepada kita lah. Contohnya ibu bapa kita, adik-beradik kita dan sebagainya lah. Jadi orang yang jadi mahram maksudnya orang yang mulia, yang kita tak boleh nikah pada dia, yang kita tak boleh yang Allah muliakan untuk kita ni jadi saudara mara, kenalan buat selama-lamanya. Meskipun orang tu marah dan gaduh, selama-lamanya ikatan tu tak pernah putus. Betapa mulianya Allah muliakan orang yang jadi mahram pada kita. Okay. Ayat ni nak beritahu apa perkara yang kita buat kalau dalam bulan-bulan yang di bulan-bulan yang mulia dicabuli ataupun perkara-perkara yang mulia tu dicabuli, maka ada qisas, ada balasan yang seimbang.
Oleh itu Allah sambung, oleh itu siapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu, maka balaslah pencerobohan itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukannya kepada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah, wa'lamu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Baik. Baik, ayat surah Nisa ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah huwa khadi'uhum. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Surah Al-Azim. Qalila tu ada masalah teks lah. Mungkin dia punya font tak boleh connect tu. Sesungguhnya orang-orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap agama Allah dengan perbuatan berpura-pura, yakni pura-pura beriman, sedangkan mereka kafir pada batinnya. Dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka dengan membiarkan mereka dalam keadaan munafik. Jadi dalam keadaan munafik ni, tak menerima iman, tak nampak kebenaran, ini pun salah satu balasan kepada mereka lah di dunia ni. Allah SWT ceritakan dia punya karakter dia. Apa Allah SWT sebut pada mereka ni? Mereka ni pula apabila berdiri hendak sembahyang, hendak solat, mereka berdiri dengan malas. Jadi sebab tu, kalau kita ni solat, janganlah solat dengan malas. Jangan mencuri dalam solat dan sebagainya. Ini adalah perbuatan-perbuatan orang-orang munafik. Mereka, yang ni orang munafik ni hanya bertujuan riak. Qamu kusala yura'unan nas. Memperlihatkan sembahyang kepada manusia. Bayangkan ada orang solat nak tunjuk ke orang. Kita ni solat dengan berharap Allah terima kita ibadat ni. Tak kisahlah siapa pun tengok kita, kiri kanan kita. Tapi ada orang di dunia ni yang nak tunjuk pada manusia yang dia solat. Dan ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Kepada manusia supaya disangka bahawa mereka orang-orang yang beriman. Dan mereka pula tidak mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang, melainkan sedikit sekali, jarang-jarang. Wala yazkuruna Allah illa qalila. Jadi ini antara 3 ciri-ciri orang-orang munafik ni. Dia ni pura-pura, dan bila dia mendirikan solat dia malas, dan dia riak, dan kemudian dia tak ingat Allah SWT dalam solat dia, tak khusyuk pun, kecuali sedikit. Yang ni pun sedikit pun jarang-jarang. Dan kemudian Allah SWT sebut dalam ayat surah Al-Imran ayat 54, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan orang-orang Yahudi dan yang kafir, dan orang-orang Yahudi yang kafir itu merancangkan tipu daya, yakni hendak membunuh Nabi Isa, dan Allah pula membalas tipu daya mereka. Dan ingatlah, Allah sebijak-bijak yang membalas dan menggagalkan segala jenis tipu daya. Jadi dalam ayat ni Allah SWT beritahu kepada kita, yakni orang-orang yang cuba nak membuat satu perkara yang salah, yang jahat kepada Nabi Allah atau Rasulullah ni, Allah akan balas. Dia ada setimpal dengan apa perbuatan mereka ni. Dan ayat ni wa makaru wa makarallah, walaupun tak disebut Nabi Isa, tapi ayat ni berkaitan dengan mereka merancang, Allah pun merancang, dan Allah lah sebaik-baik perancang. Jadi merancang tentang apa? Konteksnya adalah Nabi Isa. Mereka merancang untuk bunuh Nabi Isa, untuk menyalib Nabi Isa, tapi Allah selamatkan Nabi Isa AS. Surah At-Taubah ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yalmizuna al-muttawwi'ina minal mu'minina fi sadaqat wallazina la yajiduna illa juhdahum fayasfaruna minhum sakhirallahu minhum walahum azabun alim. Sadaqallahul azim. Orang-orang munafik yang mencela sebahagian daripada orang-orang yang beriman mengenai sedekah-sedekah yang mereka berikan dengan sukarela, dan mencela orang-orang yang tidak dapat menyediakan apa-apa untuk disedekah kecuali sedikit sekadar kemampuannya, serta mereka mengejek-ngejeknya. Allah akan membalas ejek-ejekan mereka, dan bagi mereka disediakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ayat ni tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah SWT, ini ayat ni tentang Nabi SAW sebelum bergerak menuju ke Perang Tabuk. Surah Taubah ni banyaknya berkaitan dengan Perang Tabuk. Jadi Perang Tabuk ni Nabi SAW akan
berperang dengan tentera Rom. Dan perang Tabuk ni berlaku di sebuah tempat namanya Tabuk. Tabuk ni jauh di utara. Jauh di utara di sana tu kan. Sebab tu anak-anak ataupun kawan-kawan atau kenalan kita yang belajar di Jordan, mereka boleh pergi ke tempat-tempat ni sebab dekat dah. Jauh sangat. Dan dalam dalam perang Tabuk ni lah kita belajar fiqh musafir kan. Nabi SAW musafir dan Nabi SAW memperpanjangkan uh, solat jamak dan qasar baginda sehingga 18 hari kan. Dan Nabi SAW dalam siri-siri perang ni, perang Tabuk ni dipertunjukkan orang-orang munafik yang mempermainkan agama, orang-orang munafik yang tak ikut pergi perang Tabuk, yang tinggal di Madinah dan sebagainya. Jadi dalam perang Tabuk ni perjalanannya jauh, perjalanannya sukar, laluan yang tak pernah dilalui oleh Nabi, benda-benda baru akan berlaku dan sebagainya. Jadi orang-orang Islam menginfakkan apa yang mereka ada. Jadi orang-orang munafik ni, dia apa dia buat? Dia tak infak, tapi dia cerca, dia memeli, dia menggelakkan pada orang-orang Islam ni kan. Sebab tu dia sebut kat sini, apabila orang Islam tu memberikan secara sukarela sedekah-sedekah mereka, mereka mencela orang yang beriman ni, dan mereka juga mencela orang-orang Islam yang tidak dapat ataupun tidak boleh memberi apa-apa yang banyak kecuali sedikit sekadar kemampuannya. Bayangkan Allah SWT mengiktiraf dalam perang Tabuk ni, umat Islam yang bagi banyak dengan umat Islam yang bagi sikit. Allah iktiraf mereka dua. Tapi dua-dua ni digelakkan, disamakan, dibakar sampahkan oleh orang-orang munafik. Mereka ni betul-betul memang tak beriman lah kepada Allah SWT. Sebab tu saya tahu sekarang ni ada banyak isu yang boleh kita gelakkan orang. Tapi saya cuba untuk tidak komen lah. Kan? Kita tahu kadang-kadang isu-isu ni memang Allah SWT dah takdirkan untuk dia disebarkan, maka dia tersebar lah. Dan kita yang baca ni kadang-kadang kita laju tangan kita kan, nak komen dan sebagainya. Jadi saya cuba elakkan lah. Kan? Cuba elakkan. Cuma kadang-kadang bila mengena maruah kita punya umat Islam, khasnya guru-guru ni, kita kena cuba pertahankan lah. Kan? Sebab maruah ni salah satu daripada maqasid syariah. Kan? Islam ni hadir untuk memelihara 5 atau 6 maqasid. Jadi yang ke-6 tu antara ulama usul ni dia mengeluarkan maqasid yang ke-6 ni maqasid muru'ah, maqasid maruah. Sebab dia betul memang ada orang yang hidup tapi sebabkan dia punya maruah dah dipijak, maruah dia telah dicala, dia hidup pun rasa macam tak hidup. Sebab tu Islam datang untuk memelihara maruah. Sangat penting maruah ni. Okay, ini ayat surah Taubah ayat 79. Okey, apabila disebut bahawa Allah memperolok-olokkan mereka, maka timbul persoalan. Maka apakah Allah ada sifat al-istihza'u? Al-istihza'u, yastahzi'u, ya. Sedangkan ia sifat naqasat, yakni kekurangan, naqis, kekurangan dan mengaibkan. Jadi soalan mungkin orang akan tanya, Allah ni ada sifat begini ke? Yang perolok-olokkan ni, sifat macam hamba ni kan? Ada ke? Jadi kat sinilah peranan tafsir. Kalau kita tak rujuk tafsir, kita takkan tahu apa maksud di sisi para mufassirin. Sama juga macam kita baca doa qunut nazilah kan. Kita baca doa qunut nazilah. Apa doa tu? Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syatti kalimatahum wa zazi' aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik. Wa sallit alaihim kalb maksudnya anjing. Dan kita tengah berdoa ni, kita nak bagi tahu kepada Allah SWT ni, kita nak minta kepada Allah SWT ni bahawasanya, ya Allah, kau hantarlah, kan? Kau musnahkan, kau gigitlah mereka ni dengan anjing-anjing ni. Jadi, bila kita terjemahkan anjing dengan Allah SWT, dia tak molek, dia tak cantik. Sebab tu, antara ulama yang menafsir doa tu, kan, yang memahami doa tu, kalb bukan maksud anjing tapi singa. Apa-apa yang disandarkan pada Allah SWT, dia jadi mulia. Sebab tu bila kita ada nama kan, Abdun, hamba.
hamba lah. Tapi bila jadi Abdullah, dia jadi mulia. Kan? Sebab Nabi SAW pernah Malaikat Jibril alaihissalam turun pada baginda dan memberi pada baginda dua pilihan. Nak jadi Nabi yang raja atau nak jadi Rasul yang hamba. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis, bal abdan rasulah. Bahkan aku nak jadi Rasul, hamba yang Rasul. Kan? Abdullah ni salah satu gelaran yang Nabi suka. Sebab Abdullah, kalau disebut oleh Allah SWT, besar nilai dia. Tinggi sangat. Orang lain kalau kita sebut kan Abdullah, kita tak terasa sangat. Tapi bila Allah SWT iktiraf dia dalam Quran, Abdullah, memang kau ni hamba aku. Jadi dia satu kelebihan, satu izzah. Ada rasa haibah. Ada haibah ni, rasa izzah ni, rasa yang halal, yang kita nak. Kalau boleh satu hari nanti kita pun Allah SWT panggil kita Abdullah. Itu antaranya lah. Jadi dalam bab ni boleh tak kita tanya, adakah Allah ada sifat yang macam manusia juga? Sebab apa yang munafik tu buat, Allah akan pulangkan balik sama ataupun setimpal ataupun lebih dan sebagainya. Adakah Allah boleh bersifat dengan tu? Ni yang terus soalan ni. Kita rujuk tafsir. Apabila disebutkan Allah memperolok-olokkan, maka timbul soalan. Okey, ni dah. Tambahan dulu, sudah dijelaskan di atas bahawa dari sudut pemanaan al-istihza'u, itu typo al-istihza'u bermaksud sukhriyah, memperolok atau menganjing ataupun terkandung masuk aib dan jahil. Sukhriyah ni maksudnya perli lah, perli. Pernah satu masa dulu pernah ada satu dakwah, satu cara dakwah, ada nama dia, kalau saya tak ingat, saya tak silap lah, nama dia Tarbiyah Sentab. Tarbiyah Sentab ni dia nak tarbiyah orang tapi dia bagi orang sentap. Macam ni nak bagi orang tu sentap, dia perli orang tu. Kan? Contoh kalau isu Palestin ni kan, isu Palestin ni. Contohlah kita tanya, tuan tadi makan apa? Oh, saya makan nasi lemak. Oh, makan nasi orang-orang Gaza ni makan apa je? Dia macam macam tiba-tiba kan dia nak bagi kita sentap kan. Dia nak bagi tahu ataupun dia nak kata, awak hari ni dah bersedekah lah. Oh, saya belum sedekah lagi. Oh, awak tahu tak orang-orang kaya yang kerekut je. Dia cakap macam tu. Jadi dia nak suruh orang buat baik tapi dia sentak orang tu. Jadi antara termasuk dalam tajuk ni jugalah sukriyah ni. Perkataan ni sukriyah. Sukriyah ni maksudnya kita beli dia, dan sunnah Nabi SAW, Nabi tak pernah beli. Tak pernah beli orang-orang yang Nabi jadikan mad'u ataupun sasaran dakwah ni. Sebab tu kita tak pernah belilah orang-orang yang ni. Mungkin hari-hari ni kalau ada yang buat macam tu, kita kena ubahlah, kan? Sebab kita nak orang tu dekat dengan dakwah tu, dengan kefahaman tu. Bila kita buat perkara macam sukriyah ni akan menjauhkan pula orang tu. Sebab dia ada satu lah, kat sukriyah ni maksudnya dia perli dan dia memalukan orang tu. Malu ni satu lah, sebab dia dah jadi maqasid syariah tu, yang muru'ah tu, marwah tu. Bila jadi macam ni susah, dia susah nak kita bantulah. Okay? Sebab once orang tu dah sakit kat hati dia, susah dia nak maafkan. Kan? Okey. Kita tengok sini, surah Al-Baqarah ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Qalu atattahizuna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor lembu betina. Mereka berkata, adakah engkau hendak menjadikan kami ini permainan? Adakah engkau ni nak katakan kami ni main-main? Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang dari golongan yang jahil, ini melakukan sesuatu yang tidak patut. Ayat ni mungkin tuan-tuan akan rasa macam keliru sikit, tapi kita kena terang konteks dia. Ayat ni pada muka surat ke-10 Al-Quran, juzuk pertama, surah Al-Baqarah. Ayat ni Allah SWT menceritakan kaum Nabi Musa Bani Israel selepas dia melintasi Laut Merah. Melarikan diri atau menyelamatkan diri daripada kezaliman Fir'aun. Jadi dalam cerita ni Fir'aun dah tenggelam.
Dan mereka ni telah sampai ke satu tempat, yang ini Semenanjung Sinai. Yang ini satu lagi tempat padang pasir sebelum mereka sampai ke tanah yang dijanjikan, iaitu Filastin. Jadi mereka ni, masa mereka nak masuk ke dalam Filastin tu, dalam Filastin tu dah ada orang. Ada orang yang tinggal di sana. Ada orang yang dah menetap di sana. Dan Allah SWT memerintahkan Nabi Musa dan Bani Israel ni untuk masuk ke dalam dan mengeluarkan mereka ni daripada Filastin. Apa kata orang-orang Bani Israel? Dia kata, engkau wahai Musa dengan Tuhan kau masuklah dalam tu. Kami tinggal di sini. Kami nak duduk di sini. Kami tak nak buat apa-apa. Jadi sebabkan kata-kata mereka tu, Allah hukum, yang ini mereka sesat di dalam padang pasir di Semenanjung Sinai tu selama 40 tahun. Sesat. Tak boleh keluar, tak boleh keluar daripada tempat tu. Sesat. Tak nampak jalan. Jadi, dengan Nabi Musa sekali termasuk dalam tu. Kan? Sebab tu Nabi Musa ni sehingga baginda Nabi Musa wafat, Nabi Musa ni hanya boleh nampak tanah yang dijanjikan tu sejauh lontaran batu. Sejauh lontaran batu. Jadi Allah SWT tunjuk juga pada Nabi Musa, tapi Nabi Musa tak boleh masuk juga dalam tanah yang dijanjikan. Jadi dalam kisah ni, bila mereka duduk dalam padang pasir selama 40 tahun tu, berlakulah satu pembunuhan. Jadi bila berlaku satu pembunuhan, mereka datang kepada Nabi Musa sebab mereka tahu Nabi Musa ni Rasul, boleh berkata dengan Tuhan. Jadi mereka tanya kepada Nabi Musa, kami ni ada orang kena bunuh ni, macam mana nak selesaikan? Jadi Nabi Musa sebut kepada mereka, sesungguhnya Allah suruh kamu sembelih seekor lembu betina. Jadi macam kita cakap pada tuan-tuan lah, macam tuan-tuan datang kat saya kan, Ustaz Amir, kita ada masalah fiqah ni, masalah fiqah dalam karya kita ni, soalan ni macam ni, apa jawapan dia? Jadi saya cakap, tuan pergi lari kat padang tu 10 kali. Dia macam, apa kaitan kan? Jadi macam itulah bayangan orang-orang Bani Israel ni, dia berkata kepada Nabi Musa, sebab mereka ni dah dijauhkan oleh Allah SWT daripada melihat ataupun mengiktiraf atau menghormati Nabi Musa sebagai Rasul. Jadi dia tanya Nabi Musa, kami ada pembunuhan ni, ada orang mati ni, macam mana kita nak selesai? Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor lembu betina. Apa mereka jawab? Adakah engkau hendak menjadikan kami ni permainan? Ingat kami ni main-main ke? Macam tu lah maksud dia. Dan Nabi Musa sebut, ini ayat yang kita bawa pada ni, aku berlindung kepada Allah dari menjadi salah seorang daripada golongan jahil yang melakukan sesuatu yang tidak patut. Jadi Allah SWT, bila kita kata, kalau kita tengok ayat sebelum tu kan, memperolok-olokkan ni, adakah sifat ni boleh kita sandar kepada Allah SWT? Dia nak beritahu kat sini, sungguhnya Allah SWT tidak bersifat dengan perkara begitu. Allah ni sangat mulia dan Allah ni tidak akan mempermain-mainkan seperti mana lekeh dan lemahnya manusia ni mempermain-mainkan. Itu bukan tahap Allah SWT. Justru masuk di sini bukan mana memperolok-olokkan atau jahil, kerana dua-dua ini sifat yang mustahil bagi Allah. Tapi ayat ini adalah implikasi daripada tindakan mereka dalam konteks ta'biran bisababi ani musabbab, iaitu menyebut akibat dari apa yang Allah perlakukan kepada mereka. Ini namanya sunnah lah, sunnatullah, sunnatullah. Jadi apa yang berlaku dia akan dapat. Cuma dalam bab ni dia ada kena tahu juga rukun dia. Rukun, kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil causality ataupun cause and effect. Kan, cause and effect. Tapi dalam kita punya perbahasan ni, dalam khasnya kalau dalam Ahlussunnah wal Jamaah ni, Asy'ariyah ada bincang ni. Tapi saya bawakan yang mudah untuk kita faham lah. Ni konsep sabab, musabib, al-asbab. 3 rukun ni kalau tuan-tuan faham, insya-Allah mudah lah. Kita punya akidah akan jadi lebih mantap. Kan? Contoh macam orang tanya kat kita kan, kita makan ubat tu yang bagi kita sembuh ke Allah yang bagi kita sembuh? Kita bagi tahu juga Allah yang bagi kita sembuh. Habis tu kenapa makan ubat? Kan, macam nak jawab kan. Jadi kat sini yang kita sebut tu, dalam konsep ni ada 3 rukun yang kita kena tahu, iaitu sabab satu, kedua musabbab, yang ketiga musabbib al-asbab. Contohlah ubat dan rawatan adalah sabab. Bila kita sakit, untuk kita sembuh, kita kena ada sabab yang kita ambil, iaitu kita ambil ubat atau kita pergi rawat.
Adakah bercanggah dengan agama Islam? Tidak. Nabi SAW pun menyuruh orang berubat, kan? Nabi SAW berbekam, dan kemudian dalam ayat-ayat lain Nabi SAW suruh sahabat ni pergi jumpa doktor dan sebagainya, kan? Dan kemudian dalam bab lain juga Nabi SAW mengajar, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat yang menggunakan perubatan, iaitu menggunakan zikir-zikir, zikrullah dan sebagainya, syifa, ayat-ayat syifa dan sebagainya. Iaitu kalau orang tanya saya, perubatan Islam ni apa? Kan? Dia kata perubatan Islam ni zikir. Tak semestinya. Perubatan Islam ni luas maksudnya. Perubatan Islam ni apa sahaja yang menghilangkan kesakitan, yang menyembuhkan kesakitan, sama ada menggunakan alat-alat atau menggunakan zikir ataupun ayat-ayat Quran yang diajar atau doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW. Okay. Antara cara kita mengubat badan kalau sakit kan, yang Nabi SAW ajar dalam hadis Bukhari kan, sebut Bismillah 3 kali kan, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Lepas tu baca A'udzubillah min syarri wa qudratihi wa uhadhi ma ajidu wa uhadhi. A'udzubillahi min syarri wa a'udzubillahi min syarri wa qudratihi ma ajidu wa uhadhi. Baca 10 kali kan. Itu antara yang diajar dalam sunnah. Letaklah tangan tu pada tempat yang kita sakit tu, kan? Kadang-kadang ustaz-ustaz ni dia ajar jemaah yang tengah dengar ni, dia letak tempat yang dia sakit tu, bila baca memang tu tersembuh. Itu pun satu yang tu. Jadi kat sini sebut ni, contohnya ubat dan rawatan adalah sabab sembuh penyakit yang diubati itu adalah musabab, kesan pada yang tadi kita ambil perbuatan tadi. Kehendak, ketentuan dan kekuasaan Allah yang menyembuhkan penyakit itu adalah musabbib al-asbab. Jadi bila kita faham, kita ambil ubat untuk sihat, sebab ini adalah sunnatullah. Sebab yang kita deal pun, yang sakit dalam badan kita ni makhluk Allah juga. Dan makhluk Allah ni, setiap makhluk Allah ni ada benda yang dia suka dan ada benda yang dia tak suka. Contohnya malaikat kan, malaikat tak suka orang yang makan bawang kan. Jadi dalam tafsir, bawang apa? Bawang yang tak digoreng. Makan bawang macam tu lah. Jadi malaikat pun tak masuk rumah yang ada bangkai anjing ataupun ada berhala dalam rumah tu. Jadi malaikat ni, hamba makhluk Allah ni, ada benda yang dia suka, ada benda yang tak suka. Jadi sama juga dalam badan kita ni, ada benda yang dia suka, ada benda yang dia tak suka. Jadi kita mengambil ubat-ubatan ni untuk kita sihat sebagai sabab. Sembuh penyakit disebabkan ubat tu adalah musabab, kesan. Dia boleh jadi sembuh, boleh jadi tak sembuh. Jadi musabab ni ada dua, boleh jadi sembuh, boleh jadi tak sembuh. Tapi kehendak yang terakhir, akhir sekali, berakar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu penyembuh ataupun pemilik ataupun segalanya yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang akhirnya akan sama ada sembuh atau tak sembuh. Kan? Sebab tu dalam musabab al-asbab ni, perkara yang tak logik pun kadang-kadang boleh berlaku. Kan? Sebab orang kata macam musabab al-asbab ni mesti perkara logik ke? Maksudnya makan ubat macam ni, ada benda-benda yang tak logik pun boleh berlaku. Sebab last kali musabab al-asbab tu Allah SWT. Kan? Contoh macam Nabi Musa membelah laut kan. Musabab dia apa? Musabab dia Nabi Musa berusaha juga, dia ketuk dengan tongkat tu, ketak dekat pasir, kan. Musabab dia sebabkan Allah SWT ni mujizat Nabi Musa yang Allah beri pada Nabi Musa tu, maka split ataupun laut tu terbelah dua. Tapi akhir sekali musabab al-asbab, Allah juga yang tentukan. Sebab tu bila Fir'aun lalu musabab al-asbab sebut, Allah SWT sebut, dah laut cukup, sekarang cantum. Sebab tu Fir'aun tenggelam kan. Jadi kita boleh nampak kat sini dia rukun tu lah. Baik. Dengan sebab itu ada ulama tafsir. Ini kita masuk pada tafsir. Perolok-olok tu yang Allah perolok-olokkan mereka itu, yang Allah berikan balasan olok-olok mereka sebab olok-olok dengan orang Islam ni, orang-orang mukmin ni, iaitu pertamanya dalam tafsir Ibn Abbas. Ibn Abbas sebut apa? Dia kata ketika mereka berada dalam neraka, dibuka pintu untuk mereka nampak neraka.
Apabila mereka bekerja masuk ke syurga, pintu neraka itu pun tertutup. Lalu dibuka pula pintu di sudut yang lain. Dan mereka nampak syurga, mereka pun bekerja ke arah pintu itu. Lalu di pintu itu ditutup lagi. Pentafsiran ini merujuk kepada firman Allah dalam surah surah Al-Mutaffifin. Okey. Tapi kita nak beritahu kat sini, ini tafsiran pertama oleh Ibn Abbas. Ibn Abbas sebut Allah yastahzi'u tu, Allah memperolok-olok, Allah balas balik tu ialah di akhirat nanti, dalam neraka tu, orang-orang yang kena azab ni, dia akan nampak pintu neraka tu terbuka dan dia nampak syurga daripada pintu tu. Dia lari, tutup pintu neraka. Nampak pintu neraka belah sana terbuka pula, dia lari, tutup lagi. Jadi kita boleh nampak kat sini macam Allah SWT main tapi bukan. Allah SWT nak balas balik. Sebab dulu mereka memperolok-olokkan, ini ialah memperolok-olokkan menurut yang Ibn Abbas tafsir. Apa dia punya dalil? Dalil dia dari surah Al-Mutaffifin. Ini Allah SWT sebut dalam Quran. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafizin falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun. Surah Al-Azim. Sesungguhnya orang-orang yang derhaka, mereka selalu tertawakan orang-orang beriman. Dan apabila orang-orang beriman lalu dekat mereka, mereka mengeling dan memejam celikkan mata mereka sesama sendiri yang mencebuhnya. Dia ada buat gerakan muka. Allah SWT sampai begitu detail. Begitu detail Allah menayangkan cara mereka ni memalukan orang-orang Islam ni. Dan apabila mereka kembali kepada kaum keluarganya, mereka kembali dengan riang gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang beriman, mereka berkata, sungguhnya orang-orang itulah adalah golongan yang sesat. Kan? Sama macam dalam surah Al-Baqarah kita baca kan. Padahal mereka tidak diutus untuk menjaga sesat atau tidaknya orang-orang beriman itu. Padahal mereka tidak diutus untuk menjaga. Ni wama ursila alaihim hafizin. Mereka ni tak ada orang-orang yang melihara mereka ni. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman pula tertawakan orang-orang yang kafir. Kan? Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun. Kita boleh nampaklah macam mana Allah SWT gambarkan yang mana orang Islam pun, orang mukmin ni akan ada peluang untuk gelakkan balik pada orang kafir. Kan? Kalau dalam dunia ni kita tak boleh nak buat kan. Sebab kita ada aspek-aspek yang kita kena jaga. Kena jaga dakwah, kena jaga ukhuwah, kena jaga hubungan sama manusia dan sebagainya. Tapi pada akhirat nanti Allah beri kita peluang untuk kita ketawakan mereka pula. Sebab mereka ketawakan kita. Baik, surah Al-Hadid ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unzuruna naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran faduriba bainahum bisurillah faltamisu nuran faduriba bainahum bisurillahum lahu babun batinuhu fihi rahmah fihi rahmatu wa zahiruhu min kibalihil azab. Surah Azim. Ingatlah semasa orang-orang munafik, lelaki dan perempuan yang sedang meraba-raba dalam gelap gulita pada hari kiamat. Berkatalah orang-orang yang beriman, tunggulah kami, biarlah kami mengambil sedikit daripada cahaya kamu. Lalu dikatakan kepada mereka secara mengejek-ngejek, baliklah kamu ke belakang, kemudian carilah cahaya di sana. Serta diadakanlah di antara mereka yang beriman dan orang munafik itu sebuah tembok yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya mengandungi rahmat, syurga dan nikmat, dan sebelah luarnya dari situ terdapat neraka dan azab seksa. Jadi ini antara gambaran bagaimana Allah SWT membalas balik ejekan, olok-olok orang-orang munafik pada orang-orang mukmin. Dan dekat sini kita tengok Allah SWT sebut ada satu dialog. Allah SWT sebut orang-orang beriman ni akan berkata dia berkata kepada orang beriman, tunggulah kami, biarlah kami mengambil sedikit dari cahaya kamu. Orang-orang beriman akan kata apa? Baliklah. Baliklah kamu ke belakang. Qila rji'u wara'akum.
Balik kamu ke belakang, kemudian carilah cahaya di sana. Baik. Satu ayat yang menarik kat sini adalah faltamisu. Faltamisu ni maksudnya meraba-raba. Dalam hadis menuntut ilmu, tuan-tuan dalam menuntut ilmu ni, kan Nabi SAW sebut, Nabi SAW bersabda kan, uh, man salaka tariqan yaltamisu, kan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu sahalallahu lahu bil jannah. Jadi kita boleh nampak kat sini, kalau orang terjemahkan man salaka tariqan, barang siapa yang melalui satu jalan, yang mana jalan tu dia menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke syurga, kan. Jadi kataan yang Nabi SAW guna ialah yaltamisu. Dalam ni pun ada sebut faltamisu. Jadi yaltamisu ni maksudnya meraba-raba. Syekh Utsaimin rahimahullah, dia sebut pada syarah pada hadis ni, dia sebut Nabi SAW ni nak beritahu pada manusia ni, kalau dia berjalan dengan selemah-lemah effort, selemah-lemah usaha, yang ini dia jalan, dia jumpa orang dapat ilmu sikit, dia jalan jumpa orang dapat ilmu sikit. Dia bukan jalan dengan tujuan ilmu, dia jalan, dalam jalan tu dia dapat ilmu sikit je. Macam dia bercakap dengan orang, dia dapat ilmu. Itu pun Allah dah mudahkan jalan dia ke syurga. Macam tu maksud dia. Kan? Menarik kan? Orang selalu guna man salaka tariqan yang tamisu fihi ilman sahlallahu lahu bihi jannah. Kita bila kita tengok, hadis ni tentang orang untuk ilmu. Okay. Tapi sebenarnya yang tamisu tu maksudnya orang yang meraba-raba. Maksudnya effort dia tak banyak ataupun tak setinggi orang yang sihat yang boleh cari dengan mata dia. Tu maksud dia. Jadi bayangkan kalau orang yang jalan satu jalan yang bukan tujuan untuk mencari ilmu, dia sekadar nak jumpa orang ataupun buat perkara lain, tapi dalam perjalanan tu dia dapat ilmu sikit-sikit, sikit sini, Allah akan mudahkan jalan dia ke syurga. Jadi nak beritahu, ilmu ni walaupun kita punya usaha ni sikit untuk ilmu, tetap bermanfaat untuk kita. Itu maksud dia. Baik. Okey, penerangan. Ada ulama lain kata maksudnya yang tadi masuk olok-olok tu, istahzi'u tu maksudnya adalah Tuhan istidraj terhadap mereka. Okey, dan itu melorongkan mereka dalam kegembiraan tanpa mereka sedar bahawa itu menambahkan lagi mereka berada dalam kesesatan. Hal ini berasaskan kepada hadis daripada Uqbah bin Amir bahawa Nabi SAW bersabda, Iza ra'aitumullah azza wa jalla yu'til abda ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asihi fa innama dhalika minhu istidraj. Al-Mu'jam Al-Awsat At-Tabrani. Apabila kamu nampak Allah berikan hamba itu perkara yang dia suka dalam keadaan dia sedang melakukan maksiat, maka itu adalah istidraj. Jadi istidraj ni adalah satu keadaan di mana kita secara zahirnya mendapat nikmat, tapi nikmat tu tidak mendekatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya nikmat tu menjauhkan kita. Sebab tu pernah orang tanya pada mufti wilayah kan, bekas mufti Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri Hafizahullah, orang tanya kepada dia, kalau orang yang pergi umrah setiap tahun ni dia istidraj tak? Ni soalan yang agak sensitif sebenarnya kan. Ada orang yang pergi umrah setiap tahun kan. Jadi nak tahu lebih lanjut kena rujuk apa yang dia tulis. Rujuk apa yang dia tulis. Sebab ni sensitif, tapi saya nak sebut apa yang Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri sebut adalah aulawiyat. Kita kena dahulukan apa yang perlu didahulukan. Kan, contohnya orang yang rumahnya banjir dalam masa yang sama, dia ada benda lain yang dia kena buat selain daripada rumah dia banjir tu. Kan, jadi dia kena dahulukan rumah dia banjir tu dulu. Sebab dalam rumah yang banjir tu ada orang-orang dia, orang rumah dia, ada anak-anak dia. Jadi dia kena dahulukan. Jadi kat sini nama dia fikul aulawiyah. Fikah keutamaan. Jadi kita kena dahulukan mana yang perlu didahulukan. Sebab tu setiap kita ni ada keutamaan yang berbeza-beza. Sebab tu bila orang tanya kan, Ustaz, apa hukum bernikah? Apa hukum kahwin? Jadi jawapan Ustaz tu, kalau dia kata awak ni nak tanya hukum kahwin ni wajib lah sebab sunnah Nabi. Maknanya Ustaz tu dia tak berapa faham lah dalam bab. Sebab hukum nikah, hukum kahwin ni berbeza setiap orang. Jadi ada orang ni mungkin wajib,
Ada orang ni mungkin sunat, ada orang ni mungkin haram. Kan? Jadi kena tengok pada orang tu. Dan itulah, macam itulah yang kita nak beritahu dekat sini lah. Jadi sebab tu, kalau kita nak buat satu perkara, yang mana perkara tu zahirnya menampakkan nikmat, keluar duit ke, pergi buat umrah ke, tolong orang dan sebagainya, kalau dia tak mendekatkan kita dengan Allah SWT, kita kena tengok balik. Mungkin ada kesilapan kat situ. Kan? Ada ramai orang buat baik tapi dia tak tahu. Mungkin baik-baik yang dia buat tu adalah istidraj. Na'udzubillah min zalik. Kita minta Allah jauhkan lah. Ini sebagai tersebut disiplin dan kaedah lah dalam berinteraksi dengan perkara-perkara yang disebut sebagai istidraj. Baik. Surah Al-An'am ayat 44, yang mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Surah Al-Azim. Kemudian apabila mereka melupakan apa yang telah diperingatkan mereka dengannya, kemudian apabila mereka melupakan apa yang telah diperingatkan mereka dengannya, kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala kemewahan dan kesenangan, sehingga apabila mereka bergembira dan bersukaria dengan segala nikmat yang diberi kepada mereka, kami timpakan mereka secara mengejut dengan bala bencana yang membinasakan. Maka mereka pun berputus asa dari mendapat sebarang pertolongan. Ini Allah SWT guna kata mubalisun. Mubalisun ni kita dah selalu dengar lah sebenarnya kataan mubalisun ni, putus asa ni, iaitu iblis. Iblis ni datang kataan ablasa, iaitu berputus asa. Sebab tu kita ingat iblis ni macam satu golongan kan. Dia nama-nama yang Allah beri ni ada maksud dia. Kita sebut syaitan. Syaitan ni bukan jin dia, ada juga manusia. Syaitan ni sifat. Iblis ni pun sifat. Dia apa namanya? Berputus asa. Kan? Sifat berputus asa. Moga Allah jauhkan. Kan? Syaitan ni kenapa orang panggil iblis? Kenapa iblis ni orang panggil iblis? Sebab bila dia berdosa, dia tak minta maaf pada Allah SWT. Sedangkan Nabi Adam, bila berdosa, Nabi Adam bertaubat. Sungguh-sungguh taubat Nabi Adam ni. Kan? Itu beza lah. Beza manusia dengan golongan-golongan yang disebut sebagai syaitan dan jin ni. By the way, ayat ni, ni ayat tentang istidraj lah. Kan? Orang-orang yang istidraj ni dia dah tahu dah sebenarnya benda-benda yang dah selalu diperingatkan, tapi mereka lupa. Jadi Allah SWT bukakan pintu kemewahan padanya, sehingga bila dia dah sampai satu kemuncak, Allah tarik, Allah cabut dari mereka terkejut. Kan? Dan mereka rasa tak ada apa dah dekat dunia ni. Kan? Mungkin antara kita pernah lalui momen-momen macam ni kan. Contohnya kita ada duit, kita rasa duit ni cukup untuk kita dah lalui bulan ni. Tiba-tiba masuk satu masa duit tu hilang. Yang mana kita rasa macam kalau tak ada duit ni tak boleh teruskan kehidupan dah. Sedangkan yang bagi kehidupan bukan duit. Yang bagi kehidupan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Macam itulah lebih kurang maksud dia. Ada ulama lain pula kata, maksudnya adalah dikatakan pada mereka ketika mereka berada dalam neraka. Ini antara tafsiran yang ketiga pula. Mereka kata Allah memperolok-olokkan mereka ni, maksudnya Allah beri mereka ni kekal dalam neraka. Okey, apa dia punya dalil? Dalilnya daripada surah Ad-Dukhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuka innaka antal azizul karim. Serta dikatakan kepada mereka secara mengejek, rasalah azab seksa. Sebenarnya engkau adalah orang yang berpengaruh dan terhormat dalam kalangan masyarakat kamu. Jadi kita nak bagi tahu kat sini, ayat ni menayangkan Allah SWT membalas mereka juga, tapi di neraka lah. Kan? Allah akan membalas, tapi di neraka. Ibnu Ashur kata ia adalah majaz dan musyakalah sahaja. Juga kepasan Nikola Shihab. Jadi kat sini kita nak tahu kan ni, Ibnu Ashur ni kata majaz ni maksudnya bukan hakiki lah. Dia hanya perumpamaan sahaja. Jadi boleh tunjuk, boleh rujuk lebih lanjut lah pada mereka punya tafsir dan sebagainya lah. Kat sini kita kena tahulah, ada ulama yang tafsir
dia mungkin dia akan pilih majaz dan sebagainya, ada dia punya metodologi. Cuma hujah dia kena rujuk dia punya kitab lah. Kan? Kenapa ada macam ni dan sebagainya lah, kena rujuk. Majaz dan musyakalah ni musyakalah ni apa nama? Dia kita nak sebut kat sini, Ibn Ashur ni dia tafsir dia ni kan, tafsir dia sangat mendalam lah, dia kupas banyak benda kan. Jadi dia ada tengok dari sudut bahasa Arab dia dan sebagainya. Tu. Manakala Quraisy Shihab ni kita kena tengok dia punya lah tafsir dia. Tafsir Misbah. Quraisy Shihab. Dalam Takzir Azhar, Hamka kata mereka merasa menang dengan cara mereka memperolok-olokkan itu. Maka dibalaskan oleh Allah dengan menyatakan bahawa hakikat sebenarnya Allah telah memperolok-olokkan mereka. Ini maksud Hamka lah. Ini tadi kita dah sebut lah, lebih kurang lah apa yang Hamka sebut dalam tafsir dia. Cuma Hamka sambung lagi, dia kata dalam ayat 9 ni sudah dijelaskan bahawa mereka berusaha menipu Allah dan orang beriman. Dalam ayat ni dijelaskan bahawa mereka sendiri mengaku bahawa mereka yang memperolok-olokkan tersebut. Kat sini nak beritahu, Hamka nak beritahu kat sini ialah mereka ni memperolok-olokkan beriman dan mereka mengaku mereka memperolok-olokkan orang beriman. Mereka bukan buat tanpa sedar, mereka sedar. Kan? Nak kata ni kesesatan yang Allah beri kepada mereka ni dalam keadaan mereka sedar. Ada orang dia sesat, dia tak sedar. Tapi dia orang ni dia sesat, dia sedar dia sesat. Kan? Dan ni disambungkan lagi. Dalam ayat ke-9 disebutkan bahawa mereka tipu Allah. Dan salah satu tafsir ulama adalah orang-orang Allah seperti wali Allah, orang-orang soleh seperti iman mereka dalam diri mereka. Kat sini nak sebut orang mukmin tu adalah orang-orang yang disebut sebagai ahlul Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang yang beriman, rasul, para nabi ni itulah. Maka Allah membalas balik tipu daya mereka itu terhadap mereka. Hal ini selari dengan hadis kursi daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda. Dia ada satu hadis kursi, panjang hadis ni. Kita tengok dunia terjemahan. Yang ni Allah berfirman dalam hadis kursi, siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Ini hadis ni dalam ada riwayat Bukhari, hadis nombor 6502. Dan hamba-Ku tidak dapat mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Nampak? Kat sini antara dalil lah. Bila kalau kita belajar dalam ibadat kan, al-aslu fil ibadah tawakuf. Sesuatu perkara, asal satu ibadat tu dia tawakuf. Asal satu ibadat tu dia terhenti sehingga ada dalil. Jadi kalau orang tanya macam boleh tak nak buat macam ni, kita tengok ada dalil tak? Ada dalil tak dalam ibadat? Sebab tu antara dia punya sandaran tu adalah daripada ayat ni, daripada hadis Bukhari ni. Di mana? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in hahabba ilayya mimma aftaratu alayhi. Dan hamba-Ku tidak dapat mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada telah aku wajibkan. Kan? Maksudnya Allah dah buat macam tu, jadi kalau dia buat lebih, selebih yang Allah tak wajibkan, maksudnya perkara yang bukan dalam ibadat, dia jadikan ibadat, maka dia tak boleh lebih cinta lagi pada Allah SWT. Bahkan dia akan tak disukai lah. Sebab tu dalam Quran Allah SWT sebut tentang bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Kalau tuan-tuan ingat, saya pernah kongsikan manib tada'u kan ayat tu kan. Di mana orang Nasrani ni dia ada satu bid'ah, yang ni mereka akan duduk di dalam gereja ataupun mereka punya rumah ibadat tu dengan niat supaya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini adalah satu perbuatan bid'ah dalam ajaran Nabi Isa AS. Kan? Dia kata Nabi Isa yang buat, tapi Nabi Isa tak buat pun. Okay? Jadi Allah memberitahu ini satu bid'ah. Benda yang tak pernah dibuat lah kan? Oleh orang-orang Nasrani. Okey, kita sambung lagi. Jika hamba-Ku terus menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah, maka aku menyertai dia. Jika aku sudah menyertainya, maka akulah pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar. Dan pandangannya yang ia menjadikan untuk memandang. Dan tangannya yang ia jadikan untuk mengerjakan sesuatu. Dan kakinya yang dijadikan untuk berjalan. Jika dia memintaku, pasti ku beri. Dan jika meminta perlindungan daripada aku, pasti ku lindungi. Dan aku tidak ragu untuk melakukan sesuatu yang aku menjadi pelakunya sendiri sebagaimana keraguanku untuk mencabut nyawa seorang mukmin
yang ia bimbang terhadap kematian itu. Aku sendiri bimbang dia merasa kepedihan sakitnya. Jadi kat sini beritahu Allah SWT dengan orang mukmin ni hubungan sangat dekat lah. Kan? Kita kena yakin lah. Sebab tu orang-orang Gaza kan, orang-orang Palestin ni, kadang-kadang bila rumah ada roboh, rumah ada kena letup dan sebagainya, mereka boleh sebut kan hasbunallah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahu akbar. Dia boleh sebut benda ni, sampai kan orang-orang di barat ni dia mencari-cari di mana datangnya keberanian, di mana datangnya moral ni. Rupanya ada dalam Quran kan. Allah SWT yang mengajar umat Islam ni supaya meletakkan segala sesuatu ni pada Allah SWT. Mereka boleh pecahkan rumah mereka, apa it's not real, boleh pecahkan rumah orang-orang Palestin ni, tapi mereka tak boleh pecahkan iman orang-orang Palestin kan. Okay, kita masuk potongan yang terusnya, yang terakhir. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan biarkan mereka meraba-raba dalam kesesatan mereka, ini melampaui batas. Jadi kat sini ada beberapa maksud, kita bawakan semualah. Yang pertamanya, wa yamudduhum ni menurut tafsiran Ibnu Mas'ud, dia tafsirkan menjadi mereka mantap dengan keadaan mereka yang terus kufur. Jadi keadaan mereka tu dah kufur, Allah tambah-tambahkan lagi. Yang ini sekarang ni Allah menggambarkan mereka ni tadi dah tak sedar mereka ada sakit dalam hati, ada marat sakit dalam hati mereka tu. Mereka kata mereka buat kebaikan tapi mereka buat kerosakan. Kita jumpa orang-orang baik ni, mereka kata mereka ni jahil, mereka ni bodoh kan. Mereka memalu-malukan orang-orang mukmin ni. Allah guna kata wa yamudduhum ni nak menunjukkan kepada mereka keadaan mereka ni bila dah teraba-raba tu bukan dalam keadaan biasa, dalam keadaan yang luar biasa. Ibnu Abbas tafsirkan membiar mereka berlanjutan dalam keadaan begitu. Maksudnya bukan sekejap, dia berpanjangan. Dia berlanjutan, dia terus menerus. Mujahid tafsirkan menjadikan mereka semakin bertambah dalam keadaan teleka dan keadaan begitu. Maksudnya keadaan mereka ni makin teruk lah maksudnya, kan. Dan ditambah pula dengan teleka ni maksudnya mereka tak fokus lah. Kan, bila kita leka ni maksudnya kita tak boleh fokus dalam kelas. Teleka bawa kereta terbabas, Mizali dan sebagainya. Dia teleka menyebabkan mereka tak sedar dan mereka terus menerus dalam kesesatan. Az-Zujaj tafsir menjadikan mereka terlalai dengan apa yang mereka lakukan. Al-Qadi Al-Jubai tafsirkan Tuhan bagi mereka umur panjang dan mereka kekal dalam umur panjang tersebut dalam keadaan tersesat. Pendapat ini dianggap dhaif oleh Ar-Razi. Jadi ini antara pandangan-pandangan lah, pandangan-pandangan yang kita bawakan semua pandangan ni supaya tuan-tuan boleh tahulah kan disiplin atau metodologi menjelaskan Al-Quran. Jadi tadilah orang kata ini Ustaz Amir cakap begini, tak, saya nukilkan saja. Saya nukilkan pandangan-pandangan. Maksud dengan memperpanjangkan mereka dalam tughyan pula rata-rata maksudnya dengan memanjangkan mereka dalam kesesatan. Tu tughyan kan. Dan keadaan sesat, torok. Ibnu Katsir kata wa tughyan huwal mujawazatu fi syai' kama qala inna lamma taghal ma'u hamalnakum fi jariyah fil jariyah. Tughyan adalah melampaui pada suatu perkara seperti firman Allah, sesungguhnya kami ketika air banjir melampaui hadnya serta menenggelamkan gunung Ganang telah mengangkut serta menyelamatkan nenek moyang kamu ke dalam bahtera Nabi Nuh yang bergerak laju pelayarannya. Jadi kat sini ialah kisah Nabi Nuh lah. Bila Allah SWT menyatakan Torah ni maksudnya melampaui batas. Maksudnya kalau air laut yang biasa kita tengok sekarang ni, air laut pada zaman Nabi Nuh tu lagi tinggi air dia. Kan? Sebab tu dia kata kat sini sehingga menenggelamkan gunung Ganang. Jadi kita tak boleh terbayang macam ni gunung boleh tenggelam dengan air. Memang teruk sangat lah Allah lain siksa satu kaum pada zaman Nabi Nuh ni. Kan? Subhanallah. Menurut Ibn Al-Jawzi, kataan Al-Tughyan dari sudut bahasa bermaksud az-ziyadatu ala qadar, iaitu bertambah dari kadar asar serta al-khuruj an khidr iktidal fi
kasrah, iaitu keluar dari keadaan yang stabil kepada banyak. Ini khuruj min hizul i'tidal. I'tidal ni maksudnya yang adil dan keadaan yang seimbang. Fi kasrah, iaitu keluar pada keadaan yang banyak. Ini melampaui batas. Ekoran itu dalam sebutan Arab apabila menyebut laut yang bergelora disebut sebagai tagha al-bahru. Apabila banjir semakin melimpah disebut sebagai tagha al-sail. Ini tagha ni maksudnya keadaan atau status laut tu atau sungai tu. Kalau untuk sungai melimpah lah, kalau laut tu bergelora, itulah maksud dia. Jadi dalam bahasa Arab ni kita kena tahulah penggunaan kataan tu. Kalau orang kata laut ni melimpah, dia macam tak logik lah, sebab nak melimpah ke mana kan, sebab dia dah melimpah dah. Jadi tak sesuai. Jadi kalau kita sebut laut, sungai melimpah, ya, sebab sungai ni ada laluan dia. Dia melimpah keluar dari laluan dia. Dia penguasai kan. Lebih kurang macam tu. Malahan dalam Al-Quran ada menyebut berkenaan air melimpah, digunakan lafaz inna lamma taghal ma, menyebut tindakan melampau Firaun. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Ini juga guna kataan. Jadi kat sini kita nak kumpulkan kataan tagha ni, maksudnya melampaui batas, berlebihan. Kalau dia digunakan untuk manusia, maksudnya manusia itu melampaui batas, mengikut kezaliman. Kalau digunakan pada air, maksudnya melimpah-limpah. Kalau digunakan kepada laut, maksudnya bergelora, kecamuk. Air ni kocak kacik dia kecamuk kan, berlaku ombak dan sebagainya. Ketika Firaun sudah berkata ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang maha tinggi. Ini kata Firaun lah, dia bongkak. Ini dah melampaui batas yang melampau sangatlah. Kan, manusia mengaku Tuhan memang melampaui batas kan. Justru dalam pembanaan bagi tughyanihim, dalam ayat ini jumhur kata memantapkan mereka dalam kekufuran. Maksudnya kekallah mereka dalam kekufuran kan. Bertambah-tambahlah mereka dalam kekufuran. Ibnu Qutaibah kata mereka semakin takfur. Takfur ni takbir kan, datang kataan kabara kan. Dia rasa besar diri dia. Dia rasa besar diri dia. Yang ini maksudnya melampaui batas lah. Mana boleh kita membesarkan diri kita. Hanya Allah je yang akbar. Isim tafdil kat situ. Allahu akbar. Allah yang terpaling besar atau terpaling maha berkuasa. Tak ada lebih daripada itu lagi kan. Kataan ya'mahun diterjemahkan oleh Abdul Basmih dengan rasa resah gelisah. Rasa resah gelisah. Hamka menyatakan dalam bahasa Melayu kuno diterjemahkan dengan hundang, hundek. Ni kalau tunjuk dalam tafsir dia lah. Hamka kata dia bertanya pada bapa beliau Abdul Karim Amrullah. Hamka ni apa tu? Haji Amru Haji Abdul Karim. Haji Abdul Karim apa tu? Ya, syuk. Saya ingat Amrullah je, Hamka. Abdul Malik Karim Amrullah. Abdul Malik Karim Amrullah. Jadi Haji Abdul Malik itu nama Hamka lah. Karim Amrullah tu yang panjang tu lah kan. Dia kalau minat dengan dia punya tafsir dan sebagainya, baguslah. Dia dekat dengan kita lah kan. Orang-orang yang berkata dalam bahasa Melayu ni. Dia tanya ayah dia kan. Hamka tanya pada ayahnya. Ayah disebut hundek ni maksudnya sebagai ulat kena kencing. Maksudnya ulat ni tak rasa selesa lah bila kena air. Kan, tu maksud dia. Dan biasalah orang-orang Indonesia ni dia bahkan bagi sebab bayangan tu apa yang mereka lalui lah kan. Jadi mungkin ini antara apa yang mereka nampak lah di sana tu. Jadi rasa resah, gelisah lah. Ya, jadi mereka ni bukan sekadar teraba-raba, tapi dalam keadaan keluh gelisah kan. Zamakhsyari menyatakan perkataan ya'mahun dari kata amahu, al-amahu yang iras maknanya dengan al-ama. Yang ni maksudnya apa tu? Buta.
Cuma perbezaannya adalah kataan al-ama meliputi penglihatan. Al-amyu ni maksudnya dari segi penglihatan dan pendengaran, sedangkan al-amahu melibatkan penglihatan sahaja, iaitu dia ragu-ragu dan berbelah bahagi ke arah mana yang harus dihadapkan. Jadi kat sini kita boleh nampak lah, kalau dia tak guna, kat sini ada satu kaedah, nama kaedah tu adalah ziyadatul mabda tadullu ziyadatul makna. Kat situ satu kataan tu kalau bertambahnya huruf, dia akan bertambahnya binaan dia dari segi huruf, maka bertambah makna padanya. Jadi kalau kita guna dia umyun dari sudut penglihatan dan pendengaran lah, dari sudut penglihatan dia, tapi kalau guna yang al-amahu tu, ya'mahun tu melibatkan penglihatan sahaja. Okey? Kat sini kita boleh nampak lah dia punya perbezaan di sudut tafsir tu. Qurtubi kata al-ama adalah buta pada mata. Yang kata al-amahu adalah buta hati. Tu maksud dia. Jadi boleh nampak lah umyun buta pada mata, tapi kalau ada ha tu, dia buta juga hati dia. Lebih sikit buta dia. Lagi satu, ada beza lah yang alif maksurah dengan alif mamdudah. Ini ada dibincangkan lah. Kalau dia guna alif yang menegak tu, tak kekal. Dia punya keadaan dia tak kekal, dia akan berubah. Ini ada bincang. Kalau jumpa contoh saya bagilah insyaAllah. Ini menurut pandangan Qurtubi. Ibn Katsir disebut al-umyu boleh juga dimasukkan buta mata dan buta hati, iaitu merujuk kepada firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sebenarnya bukan mata kepala yang buta, tapi buta itu ialah mata hati yang ada di dalam dada. Menarik kataan ni. Ibn Jarir At-Tabari dia kata al-amahu bermakna kesesatan. Ibn Katsir pula menyebut bahawa mereka berada dalam kesesatan sehingga tidak jumpa jalan keluar dari kesesatan tersebut. Semua ini berpunca daripada apa yang Allah sebut dalam ayat 7, iaitu Allah telah khatamkan, khatamallahu ala qulubihim. Itu maksud dia lah. Syekh Ridha dalam taksir mana dia kata al-amahu adalah buta hati dan gelap mata hati. Kesannya adalah hati berkeluh kesah yang tidak berjumpa jalan yang betul. Ini pun ada dia punya betul dia juga. Kalau tuan-tuan perasan, orang-orang yang masuk Islam lah, kebiasaannya orang-orang yang masuk Islam ni, yang mana mereka tak pernah nampak kebenaran tu, tiba-tiba mereka nampak kebenaran, hati mereka jadi tenang. Itu antara jugalah. Sebab tu dia kata buta mata ni bukan sekadar mata tapi masuk hati juga. Ibnu Ashur pula kata ia bermaksud kekaburan mata hati dan kecelaruan pandangan dan perbuatan. Dan untuk Ibnu Ashur lah. Ada lagi ke? Ada lagi. Ni last. Ni bawah tu. Sorry, ni dia terlebih. Jadi Abu Zahra pula dalam tafsir Abu Zahra tafsir dia sebut apabila Allah menyebutkan Allah memanjangkan orang munafik dalam kesesatan, kata Abu Zahra ayat ini adalah dalil bahawa munafik lebih teruk berbanding kafir. Ini yang sebut daripada awal tadi lah. Orang kafir ni dia boleh jadi Allah datangkan cahaya untuk mereka kan. Tapi munafik ni dia lain sikit. Dia boleh kekal dalam kejahatan dia, dalam kesesatan dia. InsyaAllah. Jadi itu sikit lah daripada saya insyaAllah. Saya pun tak perasan masa dah melebihi kita ni. Tadi pun kita mula lambat kan. Saya minta halal lah insyaAllah. Ma'asabaka min sanatin fa min Allah. Ma'asabaka min sayyatin fa min nafsik. Rasulullah kalina Rasulullah kafabila syahidah. Ada soalan ke? Ada soalan yang berkaitan dengan kita punya tajuk. Saya minta maaf saya punya suara kalau yang baru masuk. Saya batuk-batuk sikit. Ada soalan?
Abang. Hmm. Bapa aku tu. Ada dalam tutup. Ada dalam bapa tu. Bapa dia siap kelas tu tadi ada lapak tu. Bapa ada bangun tu. Ada lapak. Bapa tu. Bapa dah siap kelas tu. Ambil lagi. Ya. Ada soalan ke tuan-tuan? Tak ada. Kalau tak ada saya ni lah. Saya tamatkan lah insyaAllah. Ada? InsyaAllah. Kalau tak ada, kita tamatkanlah di sini ya. InsyaAllah. Ma'asabaka min sanatin. Ma'asabaka min sanatin famin Allah. Ma'asabaka min sayyatin famin nafsik. Ma'asanna kalinna surasulah wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah daripada pertemuan yang akan datang kita akan tengok ayat 16 surah Al-Baqarah. Yang mana ayat 16 ni dia akan mengisahkan tentang Allah beritahu tentang kesesatan tu. Allah sebut yang mereka ni memang dalam kesesatan. Ulaika allazina ishtaraw dhalalah, mereka beli kesesatan tu bil huda, dengan menggantikan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, dan mereka punya jual beli tu, transaksi tu, tijaratuhum rabihat, maksudnya tak untung, kan. Sebab tu orang-orang yang berniaga dalam masjid ni kan Nabi doakan kan, rabihat tijaratuhum, Nabi doakan supaya perniagaan mereka ni tak beruntung sebab menggunakan masjid untuk tujuan peribadi, kan. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka ni tidak diberi petunjuk. Wa ma kanu muhtadin, mereka bukan orang-orang yang mendapat petunjuk. InsyaAllah itu sajalah insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Ya. Amin. Jazakumullah khairan.